هداية نصوح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعم والحمد الملائكة المقربين وأخرجنا من الظلمات وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين Sekian. Dan mustahil lawan samu yaitu tuli. Dan lawan basar yaitu buta. Dan mustahil lawan samu. Jadi lawan bagi sifat samu itu adalah mustahil. Yaitu lawan samu tuli. Dan lawan basar yaitu buta. Yaitu lawan bagi basar itu buta. Setengah daripada perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala ialah lawan bagi sifat samu' sifat pendengar, iaitu ialah tuli. Tuli ini ialah satu sifat yang melawani bagi sifat samu'. Maka sekiranya kalau siapa-siapa bersifat dengan sifat tuli, maka dia tak mendengarkan apa-apa perkara. Artinya dikatakan tuli ini ialah ialah ibarat daripada kena kepada kehilangan sifat samu'. Kehilangan sifat samu' artinya ketiadaan sifat samu', sifat pendengar. Semata-mata tidak ada sifat pendengar daripada benda yang sepatut kena ada, maka dikatakan tuli. Dan yang lawan bagi basar juga perkara yang mustahil yang melawani bagi basar ialah buta. Buta dengan maknanya satu sifat yang melawani akan basar. Sekiranya kalau bersifat dengan sifat buta ini, maka tak boleh nampak, tak boleh memandang, tak boleh melihat akan benda-benda. Artinya kita katanya basar ini ialah ketiadaan, buta itu ialah ketiadaan sifat basar daripada benda yang ada sifat basar. Ala kulli hal, jadi katanya tuli tidak mendengar, tidak melihat, itu adalah perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala, sebab kedua-dua ini adalah benda yang kekurangan. Katanya dan dalil samu' dan basar itu firman Allah taala, wa huwas sami'ul basir. Artinya dan ialah Allah yang amat mendengar dan amat melihat. Yang mana di sini berdalil dengan dalil nakli. Di sini musannif berdalil dengan dalil nakli, tidak berdalil dengan dalil akli. Mana dia dalil nakli ialah dalil yang dinakal daripada ayat Quran, ialah wa huwas sami'ul basir. Soalnya kenapa di sini lain daripada sifat-sifat yang dahulu, yang mana sifat-sifat yang dahulu musannif berdalil dengan dalil akli kesemuanya, mulai daripada sifat wujud sampai sifat sebelum pada ni, musannif berdalil dengan dalil akli. Padahal dalil nakli itu pun ada, tetapi musannif berdalil dengan dalil akli.
Adapun di sini musannif berdalil dengan dalil nakli ialah ayatnya wa huwas samiul basir. Di sini sebabnya sam' dan basar ialah sifat pendengar dan sifat pelihat, maka kalau kita nak berdalil dengan dalil akli, ialah makhluk ini. Makhluk ini. Maka makhluk ini tentang kepada tilik kepada baharu makhluk ini, boleh jugalah kita nak berdalil di atas ada sifat samuk dan basar, tetapi berdalil tu tak begitu kuat sangat. Lalu tu dia berdalil dengan dalil nakli. Sebab kita tilik kepada makhluk ini baharu makhluk ini padahalnya sifat samuk dan basar bukan sifat yang mengadakan, yang berterlibat, yang bersangkutan dengan mengadakan makhluk ini. Sebab boleh jadi juganya tidak ada sifat pendengar, tidak ada sifat pelihat, tetapi dia kuasa mengadakan alam ini, tetapi dia tidak ada sifat pendengar, sifat pelihat, boleh jadinya begitu. Maka nak bagi mengkejapkan bahawasanya kita berdalil dengan dalil nakli. Sebab kalau tilik kepada dalil akli, kalau kudrat iradat ilmu, bolehlah kita berdalil dengan alam ini, dengan makhluk ini, tilik kepada baharunya. Alam ini ialah benda yang baharu, setiap benda yang baharu mesti kena ada yang menjadikan. Tetapi kalau orang tanya, boleh jadi yang menjadikan makhluk ini tidak ada sifat pendengar, sifat pelihat. Boleh jadinya begitu. Sebab boleh jadinya kekurangan yang ada pada makhluk tak jadi kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sifat samuk dan basar dan juga sifat kalam yang lagi akan datang, kita utamakan dalil akli, dalil nakli di atas dalil akli. Sebab dalil nakli yang memutuskan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan sifat basar, ialah as-sami'ul basir. Kemudian kalau kita nak berdalil dengan dalil akli pun boleh juga. Dengan secara kita katanya sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat samuk, sifat pendengar, tentu Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Kalau tak bersifat dengan sifat samuk, tentu bersifat dengan sifat lawan, tentu dia bersifat dengan lawan bagi samuk ialah tuli. Maka tuli itu adalah perkara yang kekurangan. Maka setiap-tiap perkara yang kekurangan itu adalah mustahil terhadap Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lalu tu dikatakan tuli itu mustahil pada akal sebab dia adalah benda yang kekurangan. Lagi pulanya tilik kepada Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini dengan begitu indahnya, dengan begitu comelnya melengkapi ke semua. Maka macam mana dia boleh menjadikan makhluk ini dalam keadaan ada sifat pendengar, sifat pelihat, padahal pada dia itu tidak ada sifat pendengar, sifat pelihat. Itu mustahil. Itulah lebih kurangnya dalil akli. Tetapi kita kembali kepada kitab kita bahawasanya musannif berdalil dengan dalil nakli. Dalil nakli itu mana nakal itu mana memindah, mana ambil. Maknanya dalil ini ambil daripada ayat Quran atau dalil ambil daripada hadis, dikatakan dalil nakli. Maka musannif berdalil dengan ayat katanya wa huwas samiul basir. Artinya ialah yang amat mendengar dan amat melihat. Artinya dan ialah Allah Ta'ala yang amat mendengar
Nak boleh kata amat mendengar, mestilah kena ada sifat pendengar. Yang dan amat melihat. Tak boleh kita kata dia yang amat melihat, melainkan dia bersifat dengan sifat basar. Sebab tak boleh jadi nak kata dia tu amat mendengar tetapi tidak ada sifat pendengar, tak boleh jadi begitu. Tak boleh jadi juga kita kata kita kata dia ni Allah Taala yang amat melihat tetapi sifat basar, sifat melihat tidak ada. Itu tak boleh jadi. Jadi nak boleh katanya amat mendengar, mestilah kena ada sifat sama. Nak boleh katanya amat melihat, mestilah kena ada sifat basar. Jadi maknanya di dalam ayat ini tidak cerita betul-betul kata Allah Taala bersifat dengan sifat sama. Tidak cerita betul-betul dengan katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar. Hanya kita faham daripada perkataannya yang amat mendengar. Maka yang amat mendengar, maka tak boleh kata yang amat mendengar, malaikatnya yang bersifat dengan sifat pendengar. Tak boleh nak dihukum kata yang Allah yang amat melihat, malaikat dia bersifat dengan sifat pelihat. Macam kita katanya tak boleh kita nak kata garam itu yang masin, malaikat ada rasaan masin pada dia. Tak boleh kita nak kata gula itu manis, yang manis, malaikat kena ada sifat manis, rasaan manis pada dia. Tak boleh kita nak kata gagak itu yang hitam, malaikat kena ada warna hitam pada dia. Tak boleh kita nak kata kapas itu yang putih, malaikat ada warna putih pada dia. Maka di sini as-sami' yang amat mendengar. Kalau orang belajar ilmu nahunya, dia katakan sifat sifat musyabbahah. Maka dia tak boleh kata sami', malaikat kena ada sifat sama'. Tak boleh kata basir, tak boleh dihukum kata dia tu basir, malaikat ada sifat basar. Maka kita faham daripada kata wahwa sami', dia yang amat mendengar, maknanya kita boleh faham di situ kata dia tu bersifat dengan sifat sama'. Dia yang amat melihat, al-basir, malaikat, maka kita faham di situ kata dia ni bersifat dengan sifat pelihat. Kalau tidak ada sifat sama', macam mana nak kata dia as-sami' yang amat mendengar? Kalau dia tidak ada sifat basar, tak boleh nak kata dia tu yang amat melihat. Jadi maknanya kita faham daripada dilalah yang ditunjuk oleh ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala ada bersifat dengan sifat sama' dan ada bersifat dengan sifat basar. Lepas tu apa pula? Dan dalil keduanya, kedua-dua sifat sama' dan basar pula. Ini dalil akli pula. Jika tiada, bahwasanya jika tiada bersifat ia dengan kedua-duanya. Fardunya ini kita kira dengan akal pula. Tadi dalil qat'i ialah dalil nakli. Yang keduanya kita berdalil dengan dalil nakli pula. Bahwasanya jikalau tiada bersifat ia ya Allah Ta'ala dengan keduanya, dengan sama' dan basar. Fardunya cuba kita fikirkan, kita renungkan sekiranya Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat sama' dan tak bersifat dengan sifat basar. Maka sekiranya kalau tak bersifat dengan sifat sama' dan sifat basar, apa nak kata? Apa nak kata kalau Allah tak bersifat dengan sifat sama' dan sifat basar? Katanya, nascaya bersifat Allah Ta'ala itu dengan tuli dan buta. Sebab dia dua benda yang berlawanan. Macam kita manusia, kalau tak lelaki, perempuan. Kalau tak perempuan, lelaki.
Sekiranya kalau bukan lelaki, maka memanglah perempuan. Kalau bukan perempuan, maka memanglah lelaki. Macam katanya, kalau tak bergerak, memanglah diam. Kalau tak diam, memanglah bergerak. Sebab apa? Sebab tidak ada yang menengahi di antara gerak dan diam. Tidak ada kelakuan yang menengahi di antara gerak dan diam. Kalau sebab tu kita katanya gerak pun bukan, diam pun bukan, tidak ada begitu. Jadi kalau tak gerak pun diam, kalau tak diam pun gerak. Kalau tak lelaki pun perempuan, kalau tak perempuan pun lelaki. Maka di sini pun macam itulah kiraan kitanya, fikiran kitanya, kita fikir bahawasanya kalau tak bersifat dengan sifat bersama, sifat pendengar, tentu dia bersifat dengan sifat tuli. Dan jikalau fardunya, kalau dia tak bersifat dengan apa dia? Kalau tak bersifat dengan sifat pelihat, maka tentu sama sekali dia itu buta. Tetapi di sini boleh kita nak hurai dengan dua cara lah. Sebab tadi tu tuli dengan mana apa tadi, buta dengan mana apa tadi. Sebab tuli itu kalau kita setengah tu dia kata tuli ini ialah satu sifat yang melawani akan sifat sama, sifat pendengar. Buta itu ialah satu sifat yang melawani sifat basar, sifat pelihat. Maka apabila kita mengikut akan tafsir ini, kita kata sekiranya jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pendengar, tentu dia bersifat dengan sifat tuli. Dan sekiranya kalau dia tak bersifat dengan sifat basar, tentu dia bersifat dengan sifat buta. Itu kalau kita tafsir, kita mengikut tafsir kata tuli itu adalah sifat yang melawani sifat sama, buta itu adalah satu sifat yang melawani sifat basar. Dan sekiranya kita mengikut yang menghuraikan buta itu, tuli itu apa dia? Tuli itu ialah ketiadaan sifat sama. Buta itu ketiadaan sifat basar. Maknanya sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama, tentu Allah Ta'ala tuli. Kalau tidak bersifat dengan sifat basar, tentu Allah Ta'ala itu buta. Begitulah. Jadi pendek katanya, ala kulli hal, mana-mana huraian tu sama. Sekiranya kalau Allah tak bersifat dengan sifat sifat sama, tentu Allah tuli atau bersifat dengan sifat tuli. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat basar, tentu Allah Ta'ala itu buta atau bersifat dengan sifat buta. Maka di situ kalau tak bersifat dengan sifat pendengar, tentu Allah buta. Maka boleh terima ke Allah Ta'ala itu buta? Sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat pendengar, tentu dia tuli. Maka tuli Allah Ta'ala itu boleh terima kepada akal kita. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat basar, sifat pelihat, tentu Allah Ta'ala buta. Maka buta Allah Ta'ala itu boleh diterimakan oleh akal? Tidak. Kenapa? Kerana buta dan tuli Allah Ta'ala itu adalah perkara yang salah, perkara yang palsu, perkara yang batil. Sebab tu dia kata, dan iaitu batil. Dan iaitu dan iaitu bersifat Allah dengan buta dan tuli. Dan iaitu bersifat Allah dengan buta dan tuli itu batil, perkara yang palsu, perkara yang salah, perkara yang bukan sengati, perkara yang mustahil. Buta Allah, tuli Allah adalah perkara yang batil. Kerana kedua-duanya sama, buta dan tuli itu sifat kekurangan. Sebab kedua-dua itu, buta dan tuli itu ialah sifat kekurangan, benda kekurangan. Maka kita maklum dia katanya, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil.
dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Setiap kekurangan, setiap perkara yang jadi kekurangan pada Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Sebab Allah Ta'ala wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka kekurangan itu mustahil. Yang wajibnya sifat kesempurnaan. Yang mustahilnya ialah sifat kekurangan. Maka buta dan tuli ini setengah daripada sifat kekurangan. Maka jadi fahamnya setiap kekurangan adalah mustahil pada Allah. Dan buta dan tuli ini setengah daripada sifat kekurangan. Jadi maknanya buta dan tuli ini adalah perkara yang mustahil, adalah perkara yang batil. Lalu tu jadi pada i'tikad kitanya tak boleh kita i'tikad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat buta dan bersifat dengan sifat tuli. Sebab ini mustahil, tak berlaku sama sekali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila buta dan tuli itu mustahil, benda bukan sungguh, benda bukan ada, maka sabitlah bagi Allah Ta'ala samuk dan basar. Sebab tilik pada tadi, tuli itu mustahil. Tuli itu mustahil. Setiap benda mustahil tak ada. Tuli itu adalah benda yang mustahil. Setiap benda yang mustahil tak ada, maka tuli itu tidak ada. Kalau tak ada tuli, apa yang jadinya? Sifat pendengar. Begitu juga buta itu adalah perkara yang mustahil. Benda mustahil bukan ada. Tak boleh ada sama sekali. Tak boleh sungguh sama sekali. Kalau begitu buta itu mustahil. Tidak ada, bukan ada. Kalau begitu Allah Ta'ala tetaplah bersifat dengan sifat basar. Sifat pelihat. Maka sebab tu dia katanya, maka sabitlah bagi Allah Ta'ala samuk dan basar. Sebab tuli itu mustahil, sebab buta itu mustahil, padahal tuli itu lawan bagi samuk, padahal basar itu lawan bagi buta. Maka buta itu mustahil, bukan ada, maknanya tak ada. Tuli itu benda mustahil, bukan ada, bahkan tak ada. Kalau gitu tak ada tuli, tak ada buta, apa yang jadinya? Tak buta, lihatlah. Tidak tuli, berdengar. Begitulah. Sebab tu dia katanya, maka sabitlah bagi Allah Ta'ala samuk dan basar. Maka sabitlah, tetaplah, kejaplah bagi Allah Ta'ala samuk dan basar. Dengan sebab berdalil tadi, kita kejap dalam fikiran kitanya bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat samuk dan basar. Apabila tetap dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk, daklah tuli itu. Tetap dah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat basar, daklah buta itu. Tu sebab tu dia katanya, dan apabila sabit keduanya, tetap keduanya samuk dan basar, mustahillah tuli dan buta. Sebab dua-dua ini tak boleh berhimpun di suatu zat. Sebab samuk dan tuli, dua benda yang mustahil. Tak boleh berhimpun, tak boleh ada kedua-duanya pada suatu zat. Tak boleh berhimpun maknanya tak boleh nak ada di suatu zat, di satu zat. Kalau ada tuli tidak ada, kalau ada tuli tidak ada samuk. Kalau ada samuk tidak ada tuli. Kalau ada basar, tidak ada buta. Kalau ada buta, tidak ada basar. Sebab dua benda ni, dua benda yang mustahil. Apabila kita kira dengan akal kita kejap tetap Allah Ta'ala bersifat dengan samuk, maka tuli itu bukanlah. Kalau tetap dah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pelihat, maka buta itu taklah. Begitulah. Itulah cara kita berdalil untuk nak jadi kejap pada i'tikad kita. Jadi semata-mata kita i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan samuk dan basar, itu i'tikad menyabitkan sifat. Adapun di sini dalil pula untuk nak mengkejapkan i'tikad. Dalil untuk nak mengkejapkan i'tikad kita dan untuk nak lepaskan kita daripada hukum taklid. Jadi
kita bagi nampak dalam fikiran kita, bagi faham, bagi jelas dalam fikiran kita bahwasanya tanamkan i'tikad bagi dalam hati kita Allah bersifat dengan sifat basar. Allah bersifat dengan sifat sama. Wajib. Kemudian mana dalil? Dalilnya tadi. Dalilnya dua dalil, dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli itu ialah as-sami' dan wa huwa as-sami'ul basir. Maka daripada dalil nakli itu dalil ayat Quran, maka kita daripada ayat Quran ialah kenapa kita berdalil dengan ayat Quran. Tak ada kira banyak dah. Kita tak payah kita kira dengan akal kita. Bahkan mana dalil, kalau orang tanya mana dalil yang menunjuk di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan basar, maka kita jawabnya ialah ceritaan Allah Ta'ala di dalam Al-Qurannya. Ialah ceritaan Allah Ta'ala di dalam Qurannya, wa huwas sami'ul basir. Maka ceritaan Allah ialah cakapan Allah di dalam Quran mustahil berbohong. Jadi maknanya cerita apa yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran, maka itu kesemuanya perkara yang sebenar semuanya. Tidak ada cerita bohong, tidak ada cerita yang bohong, tidak ada dalam Quran. Semuanya cerita yang sebenar semuanya. Sebab tu perkataan Quran dikatakan perkataan yang qat'i. Allah Ta'ala cakap macam mana, begitulah benda yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala ada cakap, ada kata wa huwas sami'ul basir. Ini putus menunjuk di atas kata Allah Ta'ala bersifat dengan samuk dan basar. Sebab kalam itu, ayat yang kita baca tadi wa huwas sami'ul basir, itu ialah kalamullah. Cakapan Allah mustahil berbohong. Mustahil ada bohong. Kalau begitu cakapan Allah sebenar semata-matanya. Maka dia cerita kata dia amat melihat, dia amat mendengar, kita boleh faham di situ kata dia tu bersifat dengan sifat samuk dan basar. Dan apabila kita kejap dah dengan dalil akli, maka kita dalil nakli, kita pergi pula kepada dalil akli. Dalil ini kita fikir dengan akal kita, tidak tilik kepada ayat Quran. Dalil ini, dalil akli, kita kira dengan akal kita, tidak bersangkutan dengan ayat Quran. Hanya kita fikir macam tadi, kita katanya sekira kalau Allah tak bersifat dengan sifat pendengar, tentu bersifat dengan lawannya. Sebab dia ada dua tu saja. Tak dengar, tuli. Tak tuli, dengar. Macam tak gerak, diam. Tak diam, gerak. Sekiranya kalau tak bersifat dengan sifat pendengar, tentu bersifat dengan lawannya. Seperti kalau tak bergerak, mestilah bersifat dengan lawan bagi bergerak, ialah diam. Sekiranya kalau Allah tak bersifat dengan sifat pendengar, tentu dia bersifat dengan sifat buta, sifat tuli. Maka tuli itu adalah perkara yang kekurangan. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat pendengar, apa nak kata? Memanglah tuli. Kalau tak bergerak, memanglah diam. Kalau tak gelap, memanglah cerah. Kalau tak cerah, memanglah gelap. Kalau tak lelaki, tak payah tanya lah. Engkau dapat anak yang baru lahir itu, lelaki perempuan, kita jawab bukan perempuan, memanglah dia lelaki. Tak payah tanya banyak lah. Maka di sini, macam itulah. Kalau tidak bersifat dengan sifat basar, tentu dah tuli. Maka tuli ini masuk dalam benda kekurangan ke masuk dalam benda kesempurnaan? Tuli ini masuk dalam bagai benda kekurangan ke masuk dalam bagai benda kesempurnaan? Maka tuli ini jawabnya ialah bagai benda kekurangan. Maka kekurangan semuanya mustahil. Kalau begitu, maknanya tuli setengah daripada benda kekurangan. Semua benda kekurangan adalah mustahil. Kalau begitu, tuli pun kekurangan juga. Maka setiap-tiap kekurangan, Maha Suci Allah Ta'ala daripada kekurangan tadi. Kalau begitu, tak boleh kata Allah bersifat dengan sifat tuli. Tak boleh kata dia bersifat dengan sifat tuli, maknanya mestilah dia bersifat dengan sifat pendengar. Itulah kiraan akal kitanya.
Sekiranya kalau kita faham di situ, maka terlepaslah kita daripada at-taklid. Begitulah sifat basar pun, kiraan pun sama. Habis di situ. Ke-13, kalam. Artinya, arti kalam berkata-kata. Tapi kalau mengikut kitab Baqarah tu dia terjemah perkata. Supaya berbeza daripada sifat dan ta'alluqnya. Maka maksud sini berkata-kata tu ialah perkata. Macam mana dalam kitab Baqarah dia terjemah perkata, itu lebih jelas. Berkata-kata, yakni perkata, yakni namu bagi satu sifat. Maknanya kalam-kalam itu ialah satu sifat. Dan iaitu sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan dan jaiz dan mustahil. Lagi sunyi daripada huruf dan suara dan lainnya. Daripada sekalian sifat kalam yang hadis, yang baru. Itu tarif bagi sifat kalam. Kalam-kalam ini dia katanya iaitu sifat, satu jenis sifat. Kalam, sebab tu di sini naknya sifat. Apabila dia terjemah, walaupun dia kata berkata-kata sekalipun pada terjemahan dia, kalam bahasa Arab, apabila musannif tu dia terjemah kepada bahasa Melayu, dia terjemah dengan kata berkata-kata. Tetapi berkata-kata itu bukan kena atas takluk, bukan makna bercakap-cakap, tu bukan dia. Bukan kena kepada satu sifat. Tengok tarif dia, dia katanya dan iaitu sifat. Dan iaitu kalam, artinya berkata-kata tu sifat. Satu jenis sifat. Sifat yang qadim, yang qadimah. Sifat yang qadim, yang azali, tidak ada permulaan bagi adanya, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mana sifat ni? Sifat bagi zat Allah Ta'ala. Maksudnya begitulah. Yang berdiri, memanglah sifat tak boleh nak ada dengan secara diri, mesti kena menempani pada zat. Maka apabila katanya kalam ni adalah satu sifat yang qadim, sebut kata sifat mesti kena ada zat baginya. Sebut kata sifat mesti kena ada zat baginya. Seperti kita katanya masin, kena tanya siapa yang masin? Kena cari zat dia lah. Masin. Benda apa yang masin? Garam, air laut, manis. Maka kena tanya apa dia? Benda apa yang manis? Benda apa manis itu? Gula. Begitulah. Jadi maknanya kalam ini adalah satu sifat yang qadim. Sifat bagi siapa? Kalam ni adalah sifat yang qadim, sifat bagi zat. Zat mana? Jawabnya sifat bagi zat Allah Ta'ala. Itu mana katanya yang berdiri pada zat Allah. Mana dia sifat kalam ni sifat yang qadim, yang jadi sifat bagi zat Allah Ta'ala. Sifat, nak cerita kata sifat kalam, sifat yang qadim ini ialah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Dan maknanya satu lagi, zat Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Mana dia jadi sifat bagi zat Allah. Dia, kalam ini adalah satu sifat bagi zat Allah Ta'ala. Dan zat Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Itu mana katanya yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Yang menunjuk, ni kita tangguh dulu. Yang menunjuk nanti lagi saya hurai balik. Kita pergi dulu.
lagi sunyi daripada huruf dan suara. Yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib tu nanti saya ulang balik. Kita pergi dulu. Yang lagi sunyi daripada haraf dan suara. Kenapa dia kata lagi sunyi daripada haraf dan suara? Huruf dan suara. Sebab dia kata begitunya supaya nak keluarkan kalam dengan mana cakap bercakap. Artinya kalam dengan mana cakapan. Sebelum pada tu kita kena tahu tiga perkara. Untuk jadi jelas kepada kitanya kalam dalam bahasa Arabnya dia ada memanglah banyak perkara lagi, tapi yang pentingnya kita bagi tahu kalam ada tiga perkara dulu. Kalam satunya kalam dengan makna sifat. Kalam ada dipakai makna sifat. Itu satu. Dan yang keduanya kalam dengan makna masdari. Kalam masdari. Semula. Kalam yang pertama kalam dengan makna sifat. Itu panggil kalam ismi. Kalam dengan makna dipakai makna sifat. Itu dipanggil kalam ismi. Yang keduanya kalam dengan makna kita yang kita terjemuh kepada bahasa Melayu bercakap. Bercakap. Kalam dengan makna bercakap. Bercakap. Itu kalam dengan makna kalam masdari. Dia panggil. Kita bilang-bilang dulu, nanti saya ulang balik. Yang keduanya kalam dengan makna bercakap. Bercakap-cakap. Bercakap. Berkata. Kalam dengan makna kalam masdari. Berkata, bercakap, mengucap. Semualah. Itu bagai dia. Yang ketiganya kalam juga, tapi dengan makna perkataan. Kalam dengan makna perkataan. Kalam dengan makna perkataan. Tiga perkara tu dulu. Jadi kalam dengan makna sifat. Kalam dengan makna yang pertama tadi tu kalam, kembali pada yang pertama. Yang pertama kalam dengan makna sifat. Maka kalam dengan makna sifat inilah yang dia takrifkan, katanya yang sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat hingga akhirnya. Kalam dengan makna sifat. Sekiranya kalau tak bersifat dengan kalam ini, tentu jadi bisu. Sekiranya kalau tidak bersifat dengan kalam ini, dengan kalam dengan makna sifat, kalam ismi ini, maknanya Allah bisu. Siapa-siapa saja tidak ada kalam dengan makna sifat, dengan makna ismi, tak ada kalam ismi, artinya kalam dengan makna sifat, tentu jadi bisu. Jadi kalam ismi, kalam dengan makna sifat, lawan dia apa dia? Bisu. Yang kedua pulanya, yang keduanya kalam
masdari dengan mana bercakap, berkata. Kalau dua kalimah syahadah kita panggil mengucap. Mengucap. Gitulah. Maka ini lawan dia apa? Lawan dianya diam. Sebab tu kalau ada seperti kita nak dengarkan suara azan, contohnya pada waktu kita tunggu berbuka puasa, pada ketika kita tunggu masa berbuka puasa tu kat rumah, lebih-lebih laginya pada zaman dulu, nanti dengar suara azan kat masjid saja. Sebab TV pun tidak ada pada zaman dulu. Radio pun tidak ada pada zaman dulu, nanti tunggu suara azan daripada masjid saja pada zaman dulu. Maka apabila gelap-gelap tu dekat-dekat nak buka puasa tu, anak-anak dia bising, anak dia bising bercakap gitu, cakap gini, kita kata diam. Diam. Diam tu maknanya jangan bercakap. Diam tu bukan diam lawan gerak, diam lawan bercakap. Diam. Saya nak dengar suara azan daripada masjid. Saya nak perhati dengar suara azan daripada masjid. Di situ. Maka kalam masdari dia panggil. Yang lawannya diam. Yang lawannya diam. Begitu, itu kalam masdari. Bukan lawan bisu. Sebab tu sebab itulah dia berbeza di antara kalam ismi dan kalam masdari. Tengok kita pada masa kita tidur, pada masa kita tidur, kalam mana yang tidak ada pada kita pada masa kita tidur? Kalam mana yang ada yang tak ada di kita pada masa kita tidur? Sebab kita bukan orang bisu. Kita bukan orang bisu. Tetapi pada masa kita tidur, kalam mana yang tidak ada pada kita? Jawabnya, kalam masdari itu tidak ada pada kita pada masa kita tidur. Adapun sifat kalam dengan mana sifat ada ke tidak? Jawabnya itu tak hilang. Itu tak hilang. Sebab kalam ismi, kalam dengan mana sifat, kalau kita tidur pun memanglah orang tidur biasanya tak cakap. Malaikat dia bermimpi. Biasanya orang tidur tidak bercakap, tak berkalam, tak kalam, tidak ada kalam bagi orang tidur. Kalam dengan mana pun, kalau kita ubah jadi bahasa Arab sikit, orang tidur tidak ada kalam. Bukan kalam dengan makna bisu. Bukan kalam yang melawani bisu, bukan kalam yang melawani diam. Jadi maknanya pada masa tidur itu dia diam. Bukan dia bisu. Pada masa dia tidur dia diam. Diam maknanya tidak ada kalam juga. Diam-diam pada masa kita tidur tu tak ada kalam juga. Tapi bukan tak ada kalam sifat, tak ada kalam masdari. Sebab kita diam. Gitulah. Jadi itu nak bagi gambaran untuk kita berbeza di antara sifat kalam. Kalam dengan mana sifat kalam ismi. Dan kalam masdari, kalam dengan mana berkata, bercakap, mengucap. Itulah. Jadi pada masa kita tidur, tidak ada sifat, tidak ada kalam pada waktu kita tidur. Tapi kalam mana yang tak ada pada kita pada waktu kita tidur? Kalam masdari. Kita tidur ketika kita tidur tak sedar tu, kalam masdari tidak ada pada kita. Tapi kalam ismi, kalam mana sifat masih ada, tetap ada. Sebab kita bukan orang bisu. Begitu. Apabila kita tidurnya, apabila sampai masa kita jaga. Apabila kita jaga, mulai bercakap Alhamdulillah.
kita pun alhamdulillahillazi ahyana. Tu ada dah kalam masdari. Apabila kita sampai masa jam gerak, kita pun buka mata alhamdulillahillazi ahyana hingga akhir. Dah ada sifat, ada kalam masdari. Kemudian sudah ada alhamdulillah apabila kita leda jaga daripada tidurnya, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana, ada sifat ada kalam masdari. Selepas pada baca tu ada kalam masdari pula. Dah pukul berapa sekarang ni? Kalam masdari pula. Dan jawab orang sebelah, kalam masdari orang sebelah, pukul 4 pagi ni. Contohnya. Kemudian kita masuk bilik air, ketika kita gosok gigi, ketika kita gosok gigi, kalam masdari tak ada pula pada masa tu. Memanglah ketika gosok gigi kita tak cakap kan. Kalam masdari tidak ada pula di situ. Tu nak bagi buat contoh banyak tu, nak bagi gambar apa dia, mana kalam masdari, mana kalam ismi. Yang ketiganya kalam juga, tapi dengan mana perkataan. Perkataan. Kalau katanya, kalau kalam masdari kita katanya berkata-kata. Maka kalam yang ketiga kita panggil apa ni? Perkataan. Kalau kalam masdari kita kata mengucap. Kalau kalam masdari kita panggil mengucap. Maka kalam yang ketiga kita panggil ucapan. Kita panggil ucapan. Begitu. Kalau kalam masdari itu kita panggil membaca. Kita panggil membaca. Maka kalam yang ketiga kita panggil bacaan. Begitulah. Maka kalam yang ketiga inilah berharaf dan bersuara. Kalam yang ketiga inilah kalam yang apa dia? Kalam yang ketiga inilah berharaf bersuara. Ada mengandungi haraf, ada keluar suara, ada haraf, ada berbunyi haraf, ada baris, ada sakin. Dan ada terdulu satu kelimah dan terkemudian satu kelimah. Jadi kalam yang ketiga, kalam dengan mana apa? Mana perkataan, kalam dengan mana ucapan. Kalam yang ketiga inilah berharaf. Cuba kita bercakap. Apabila kita bercakap, keluar daripada mulut kita, apa dia? Cakapan. Maka cakapan yang keluar daripada mulut kita inilah yang ada suaranya. Yang ada huruf. Kau nak pergi ke mana? Ada kau. Kalau tulisan Melayu, ada kaf. Ada alif, ada waw. Nak, ada nun, ada qaf. Ada haraf lah. Sebab dia perkataan. Dan ada suara, sebab tu orang di depan kita dia dengar kita bercakap. Dengan cakapan kita. Dia dengar apa, saya tak faham, dia dengar. Tapi sebab apa boleh dia dengar? Sebab ada suara. Dan kalau dia bercakap dengan bahasa Arab, ada baris, ada sukun. Dan dalam cakapan kita tu, kelimah-kelimah, susunan kelimah tu dia ada apa dia? Ada terdulu dan terkemudian. Tengok. Kau nak pergi ke mana? Kau tu dahulu, nak tu yang kedua, ke mana tu, pergi tu yang ketiga, ke mana tu yang keempat. Jadi maknanya apabila dalam cakapan kita dia ada susunan dia. Ini kalimah yang pertama, ini kalimah yang kedua, ini kalimah yang ketiga.
Jadi jadi pendek katanya, yang berharaf, yang ada haraf, yang ada suara, yang ada baris, yang ada terdulu satu kelimah, yang ada terkemudian satu kelimah tu kalam dengan kalam mana? Kalam dengan mana? Perkataan. Itulah memang ada suara, memang ada haraf. Adapun kalam dengan makna yang pertama tidak, memanglah tidak ada haraf, tidak ada suara lah. Jadi maknanya kita bagi nampak tiga benda itu dulu. Nah, kita bagi nampak tiga bagai kalam itu dulu. Maka kalam ismi yang melawani bisu, itu adalah sifat. Yang melawani sifat bisu. Yang keduanya kalam masdari. Yang keduanya kalam masdari dengan mana? Apa dia? Berkata-kata, bercakap, mengucap. Maka di situ lawan dia apa? Diam. Dan yang ketiga kalam dengan mana? Perkataan, dengan makna ucapan. Maka kalam yang ketiga inilah ada haraf, ada suara, ada baris. Kalau bahasa Arab, bahasa Melayu pun ada kot. Nah, kau, kaf bagi fathah, na, nun bagi fathah, qaf tu sukun. Ada baris, ada sukun, ada terdulu satu kelimah, ada terbelakang satu kelimah. Maka kalam dengan mana perkataan inilah yang kita kata Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Yang kita selalu dengarnya ucapan kataan itu, perkataan itu Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kalam dengan mana apa di situ? Kalam dengan mana yang ketiga. Kalam dengan mana? Perkataan. Sebab tu tengok apabila kita nak solat, Bismillah, ada bunyi tak suara? Ada bunyi apabila kita baca. Bis, ada haraf ba, ada sin, ada mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada haraf tak di situ? Ada. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Ada haraf lagi pula apabila kita bacanya. Apabila kita baca, bunyi dalam bacaan kita, suara. Dan alhamdu, ada baris, ada sukun. Tengok alhamdulillahi rabbil alamin, ada terdulu, ada terkemudian. Tengok alhamdu duduk di depan, lillah duduk di belakang. Itu ada terdulu dan ada terkemudian pada kalam dengan makna perkataan. Itulah kita kena bagi faham untuk tak jadi keliru. Untuk tak jadi keliru, kita mesti tahu bahawasanya kalam itu ada dipakai dengan secara besar-besarnya. Kalam itu ada dipakai pada tiga makna. Maka yang musannif kata yang ke-13 kalam, artinya berkata-kata, iaitu sifat. Kita tahu katanya yang ke-13 kalam. Kalam dengan makna mana? Kalam dengan makna pertama ialah kalam ismi, dengan makna sifat. Itulah. Bukan yang ketiga kalam, bukan kalam dengan makna masdari di sini. Bukan kalam dengan makna perkataan. Bukan kalam dengan makna ismi. Itulah. Maka tengok dengan masa tu insya-Allah kita ulang balik masalah sifat kalam ke-13 kalam. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil